Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Jadi insya-Allah hari ini Muallim akan menceritakan sedikit mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika remaja. Jadi sebelum tu marilah kita sama-sama mengingati balik apa yang kita belajar pada topik sebelum ni adalah mengenai peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia dilahirkan dan juga semasa dia dilahirkan. Ha, jadi secara ringkasnya Muallim akan ceritakan sedikit. Jadi apa yang kita boleh tahu semasa sebelum lahirnya Rasulullah SAW, berlakunya satu peristiwa yang dinamakan sebagai tentera Abraha menyerang kota Mekah. Jadi pada waktu itu akhirnya gagal, dan kemudian disebabkan apa, burung ababil melontarkan batu api daripada neraka tu terhadap tentera bergajah Abraha tersebut. Kemudian selepas berlakunya kelahiran Rasulullah SAW, semasa dia dilahirkan tu, terkeluarnya satu cahaya tu menyinari satu kota di istana kota Syams. Kemudian apa yang berlaku seterusnya, selepas pada umurnya 4 tahun, dadanya dibelah untuk dicucikan, hatinya yang ada warna hitam itu dengan air zam-zam sehingga bersih, supaya apa, terhindar daripada perkara-perkara yang maksiat. Kemudian apa yang berlaku adalah setelah baliknya mereka, Aminah, Nabi Muhammad SAW, kemudian Abdul Muttalib pergi ke tempat kubur Abdullah, iaitu suami Aminah dan ayah kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka balik, Aminah pun sudah nazak dan akhirnya bila sudah sampai ke kota Makkah, akhirnya meninggal dunia. Jadi insya-Allah itu sedikit apa yang kita belajar pada sebelum ini. Kita akan teruskan masuk kepada bagaimanakah Rasulullah SAW semasa remaja. Jadi ketika dia remaja, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berani. Kerana apa? Dia telah dibentuk ketika dia pergi ikut Abdul Muttalib, datuknya tu, ke Syams untuk pergi berdagang. Jadi pada waktu dia dididik untuk, katanya ini seorang yang berani, untuk mengharungi pelbagai perkara, untuk katanya kuatkan tenaga badan dia semua. Jadi itulah bagaimana dibentukkan keberanian di situ. Kemudian baginda juga digelar sebagai orang yang amanah dan boleh dipercayai, sehingga digelar sebagai Al-Amin. Jadi bagaimanakah dia digelar sebagai seorang Al-Amin? Kerana apa? Nabi Muhammad SAW ketika dia berniaga di kota Mekah, dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia tidak memanipulasikan harga. Jadi pada masa yang sama juga, ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang Nabi, ketika itu Rasulullah SAW tanya kepada penduduk Mekah, tanya kepada mereka, adakah kamu boleh percaya pada aku jikalau adanya tentera di belakang bukit ini untuk datang menyerang Mekah? Jadi pada waktu itu semuanya percaya. Disebabkan apa? Dia digelar sebagai Al-Amin. Dia sudah ada reputasi sebagai seorang yang dipercayai. Jadi kat situ kita boleh faham. Nak jadi seorang yang percaya ini bukan perkara yang senang. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara maksiat. Jadi kat sini kita pun tahu bahawa dada Nabi pun dibelah sebab apa? Dia dicuci dengan air zam-zam sebab apa? Adalah untuk lindungi dia daripada perkara-perkara yang maksiat, daripada perkara-perkara yang tidak baik untuk mempengaruhi Rasulullah SAW. Okey, baik, seterusnya akhlak Nabi. Jadi pada waktu dia remaja, ketika itu saya sedang bermain-main dengan sahabat-sahabatnya. Jadi pada waktu itu mereka sedang tengok adanya satu pasar malam ataupun pasar hiburan di sekitar Mekah. Jadi pada waktu itu kawan-kawannya mengajak mereka ke tempat pasar itu. Tetapi pada waktu itu Rasulullah SAW dia nak pergi. Tiba-tiba Allah SWT memberi dia rasa mengantuk. Jadi bila mana dia rasa mengantuk tu, akhirnya pun dia pun tertidur. Jadi setelah seketika Rasulullah pun bangun. Kemudian dia pun nak pergi lagi pasar tu. Dan Allah SWT pun tidur sekali. Dan benda ni berlaku beberapa kali sehinggalah pasar tu pun tutup. Jadi akhirnya Rasulullah SAW pun
tak jadilah nak pergi ke pasar itu. Jadi Allah SWT pun jaga Rasulullah SAW daripada membuat perkara-perkara tersebut. Dan pada masa yang sama, kenapa tak boleh pergi ke pasar? Sebab pasar pada zaman tu, sebab apa? Pada zaman tersebut, pasar pada waktu itu terjadinya adanya perkara-perkara seperti berjudi, seperti pembohongan, atau kebanyakan yang membuat hiburan-hiburan yang tidak sepatutnya. Jadi kat situ Allah SWT nak menjaga Nabi, jadi terpengaruh dengan perkara tersebut. Okey, baik. Kemudian akhlak Nabi SAW ketika ni macam mana Mak cakap tadi, dia pergi ke Syams, ke tanah Syams. Jadi Abdul Muttalib pergi berdagang sekitar Syams pada waktu itu. Jadi pada waktu tu dia berjaya katanya membentuk Nabi ni menjadi seorang yang berani. Berjaya membentuk Nabi ni menjadi seorang yang yakin diri, yang boleh bercakap semua. Sebab apa? Dia pun boleh mengenal budaya-budaya yang lain. Jadi bila kita kenal budaya-budaya lain ni, kita boleh tahu, boleh luaskan pengetahuan kita mengenai orang-orang, setiap orang mempunyai berlainan cara-caranya mereka sendiri. Kita pun di negara Malaysia ni pun mempunyai berlainan negeri dan juga berlainan budaya-budaya. Tidak semuanya sama. Pentingnya kat situ ya. Seperti mana kalau di Kelantan dengan cara Kelantannya, kalau contoh di Johor dengan cara Johornya, kalau di Selangor dengan cara Selangornya. Johor dengan Johornya ataupun dengan Pahang dengan Pahangnya, semuanya mempunyai cara budaya yang berbeza. Jadi kat situ membentuk Rasulullah SAW menjadi seorang yang dia lebih open-minded kepada perkara-perkara tersebut. Dia boleh memahami tentang perkara itu. Okay, baik. Jadi ini adalah mind map ataupun peta minda untuk secara ringkasnya apa yang kita belajar hari ini. Mengenai apa? Akhlak Rasulullah SAW ketika dia remaja. Jadi Nabi Muhammad SAW, dia adalah seorang yang berani, dia adalah seorang yang jujur, dia adalah seorang yang amanah, dia adalah seorang yang berdikari, dia adalah seorang yang berbahasa dengan baik, dan juga dia adalah seorang yang terhindar daripada perkara-perkara maksiat. Jadi kita sebagai seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW, kita perlulah ikuti cara-cara Nabi Muhammad SAW ni hingga ke dalam hidupnya sendiri. Kita kena semat dalam diri kita bahawa saya nak dalam kedatangan ni, saya nak untuk menjadi seperti Rasulullah SAW. Jadi kita kena ikut cara-caranya, kita kena ikut bagaimanakah Rasulullah SAW hidup ni, supaya apa? Kita akan selamat dunia dan akhirat. Jadi cukup sekali itu saja untuk video kali ini. Moga-moga apa yang kita belajar hari ini boleh digunakan dalam kehidupan sehari kita. Jadi insya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.